Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Muka surat 78. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab ke-8, duduk di antara dua sujud serta tamakninah padanya. Sunat duduk iftirash, iaitu duduk di atas tapak kaki kiri serta mendirikan tapak kaki kanan. Sunat meletakkan dua tangan berhampiran lutut serta menjarangkan anak-anak jari. Tidak mengapa melekapkan anak-anak jari kepada lutut. Makruh memanjangkan maka duduk antara dua sujud itu. Baik. Sambung lagi rukun 13. Yang ni rukun semayang. Yang ni yang ke-8, iaitu duduk di antara dua sujud serta tamakninah padanya. Jadi dihukumkan sunat, bukan wajib, sunat. Duduk iftirash. Jadi duduk iftirash ni duduk antara dua sujud ataupun duduk tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir tu namanya tawaruk. Kalau duduk bersila namanya tarabuk. Jadi sunat duduk iftirash, iaitu duduk di atas tapak kaki kiri. Tapak kaki kiri tu duduk bawah punggung. Kita duduk atas dia, kaki kiri kita, serta mendirikan tapak kaki kanan. Kemudian kaki kanan tu kita congekkan dia. Macam tahiyat akhir gak, cuma beza dia kita duduk atas kaki kiri tu. Betul, congekkan kaki kanan tu lah. Kalau tak buat macam tu, tak buat macam tu sah mayang. Sebut dah tadi sunat. Cuma bila sebut sunat, yang ni lah yang diajar Nabi, inilah afdal. Maknanya pahala dia lebih ya. Kalau tak buat macam ni, duduk lain, duduk kaki berlipat silam macam ni, macam duduk dipanggil duduk apa tu, duduk macam duduk orang Jepun punya duduk. Yang tu boleh ke asas semayang, tetapi kuranglah fadilat dia berbanding duduk yang tadi ni, iftirash. Ada. Sunat meletakkan dua tangan berhampiran lutut. Letak tangan kat lutut, hukumnya sunat juga. Kalau dia tak letak, dia tak buat lain, sah lagi semayang. Sebab yang wajib sini duduk. Duduk tu wajib. Kalau dia tak duduk, dia berdiri, baru tak kena. Tapi tangan tak letak lutut dia, lutut kawan sebelah letak. Sah lagi semayang. Cuma kalau dia buat main, tak boleh lah.
Salah lutut ni tak. Maksud lutut sendiri. Tapi sunatnya berhampiran lutut. Serta menjarangkan anak-anak jadi. Buka sikit. Yang kepik sangat. Itu pengantin. Buka sikit. Tidak mengapa melekatkan anak jari pada lutut ni. Lutut ni pergi pegang tu lutut. Takut lutut dia lari. Pegang. Boleh. Tak ada masalah. Sebab dia kata tidak mengapa. Jangan lebih pandai pada ulama' lah. Kan? Ulama' kata tak mengapa. Makruh memanjangkan. Maka duduk antara dua sujud itu. Maksudnya apa ni? Duduk tu makruh panjang. Maksud panjang, jangan lama sangat. Siapa pergi buat lama duduk antara dua sujud ni, hukumnya makruh. Dia dua tempat boleh lama. Selain berdiri lah. Berdiri memang lama lah, takkan sekejap sangat. Kan? Nah, selain daripada berdiri, dua tempat boleh lama sikit. Iaitu rukuk dengan sujud. Lain tu adalah dipanggil rukun pendek. Tak boleh buat lama-lama. Rukuk boleh lama sikit. Dengan tujuan tadi tu imam tunggu makmum nak masuk. Dah habis dah baca surah, Allahu Akbar. Bila rukuk, dengar selain dinda ni ada orang buka. Zoom gitu. Ada orang masuk dalam hati tu imam. Tunggu sat. Kan bila kita rukuk, mata kita boleh nampak belakang ni. Kan? Mesti boleh ada nampak orang cakap sikit-sikit sama-sama tu nampak. Jadi nampaklah ada orang baru masuk saf. Jadi sunat tunggu supaya orang tu dapat rakaat. Tapi yang masuk tu pula jangan buat lengah. Buat ngomong minyak wangi, buka balik kain belekat lipat balik. Ini ikatkan belekat atas leher dia. Ada orang dah tunggu tu biar cepatlah. Tak payah nak ngomong minyak wangi lah, betul serban lah. Nak bentang pula ridak, tengok sengit pula, center balik. Tak payahlah campak gitu je. Allahu Akbar. Sebab orang tunggu dah tu. Gitu. Jangan itu satu pula jangan pula tu imam jeling-jeling, ni bukan geng aku ni. Dia buat laju. Allah, suami Allah. Kawan Allah tak dapat dah. Jangan buat macam tu pula. Bermain-main pula dalam sembahyang. Jadi sunat tunggulah pada rukuk. Kemudian boleh panjang tak pada sujud? Sebab dibenarkan dalam sujud kita berdoa pada Allah. Sebab dalam banyak-banyak rukun sembahyang, yang paling hampir kepada Allah ialah sujud. Maksud hampir sini bukan hampir zat dengan zat. Jangan salah faham pula. Lagi dia kata Allah dalam simen ni. Bukan gitu. Tapi maksudnya hampir dari segi kerohanian. Dari segi ketundukan hati. Sebab dalam banyak-banyak bentuk rukun sembahyang kita buat tu, sujudlah yang paling menghinakan diri. Kan kita sebut dah semalam, punggung wajib lebih tinggi daripada kepala. Itulah tempat yang paling menghinakan diri. Tak kira siapa pun, Sultan Agong Dana Menteri pun sembah muka atas tanah, punggung lebih tinggi daripada mukanya. Menunjukkan kemuliaan apa pun kamu atas muka bumi ni, bila kamu sujud pada Allah, kamu tu hamba yang hina sahaja. Doa. Kan? Gitu. Baik. Kesembilan, membaca tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Betul dah ni speaker? Kat luar dia bunyi gema. Dah. Azam macam bismillah. Banyak sangat tu imam. Kesembilan, membaca tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Makna tahiyat ialah ucapan. Tasyahud penyaksian. Jadi tahiyat itu maknanya ucapan. Ucapan ni lah. Dalam ucapan tu ada ucapan salam kepada Allah. Jadi kesembilan, membaca tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Baik. Boleh panggil tahiyat akhir, boleh panggil tasyahud akhir pun boleh. Dua-dua betul. Kan? Sebab kalau panggil tahiyat akhir, dalam dia memang ada tahiyat pun, ada ucapan at-tahiyyatul. Kalau panggil tasyahud akhir pun betul juga, sebab ada kalimah syahadah dalam tu. Jadi mana-mana pun boleh lah. Tak ada masalah. Sebab tu dia kata atau situ. Tahiyat yang sempurna ialah At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah.
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian disambung salawat yang akan datang. Salawat belum cerita lagi. Tapi nak cerita ni tahiyat. Inilah panggil tahiyat. Daripada at-tahiyatul sampai ke kalimah syahadah. Apa yang nak ditekankan di sini seperti mana disebut di dalam kitab Hidayatus Sibyan karangan Tuan Husin Kedah. Dia kata tolong jaga syaddah-syaddah yang ada di dalam tahiyat. Sebab tahiyat ni banyak syaddah dia. Sabdu. At. Tu. Ada ta, situ ada sabdu. At. Jangan baca tak tanpa tekan. At-tahiyatul. Itu tak jadi sabdu, tu jadi ta bari atas je. Tapi kalau ta ada sabdu at gitu. At-tahi. Batu ya pula at-tahi. Nampak? Hiya. Tu. At-tahiyatul mubarakatus. Mubarakatus. Sad sabdu lagi. Salawatut. Tut ta tu pula. Tapi buat relax dah lah, jangan buat tekan sangat. At-tahi. At-tahi. Nampak orang kawan sebelah tu dah lah memang tak khusyuk dah dari tadi. Kacau sungguh. Jangan buat dahsyat sangat. Buat biasa dah lah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Itu. Cumanya nak suruh jaga. Suruh jaga. Sebab kalau baca data je at-tahiyatul mubarakatus salawatut, mana dia punya sabdu? Tak ni. Sebab ini adalah rukun. Ni rukun qauli. Bila rukun qauli, salah dia batal semua. Kalau yang bukan rukun, tersalah tak batal sembahyang. Tapi bila rukun, salah dia sikit je salah, batal habis sembahyang. Lepas tu kena jaga benda ni. Baik. Jadi at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Okey, sampai habis itulah. Kemudian disambung salawat yang akan datang. Nanti cerita salawat pula. Selesai. Ke-10, duduk membaca tahiyat akhir. Duduk membaca tahiyat akhir. Ke-10 ni makna rukun yang ke-10. Tang mana rukun dia? Tadi ke-9, rukun dia membaca. Betul, biar clear yang apa ulama tulis. Tu kitab turas begitulah, dia penting. Kita kena faham betul-betul apa yang dia tulis. Ke-9 dia kata rukunnya membaca. Jadi membaca tu rukun. Membaca tahiyat akhir tu rukun. Ke-10 dia tak kata baca, dia kata duduk. Duduk membaca tahiyat akhir. Jadi duduk tu rukun. Perbuatan duduk tu rukun. Jadi maknanya kalau dalam tahiyat akhir dia tak duduk, berdiri, adakah dia buat rukun? Tak buat. Sebab tahiyat akhir mesti dalam keadaan duduk. Duduk tu rukun. Tu. Benda lain tak apa lagi, kan? Yang ni 10 ni duduk membaca tahiyat akhir. Baik, maknanya duduk tahiyat akhir lah. Jadi bila disebut ke-10 duduk membaca tahiyat akhir, dah mana pergi duduk tahiyat awal? Jadi maknanya duduk tahiyat awal dia tak tuliskan di dalam rukun ni. Maknanya duduk tahiyat awal rukun ke bukan rukun? Bukan rukun. Bila bukan rukun makna hukum sunat. Jadi tak payah gaduh lah. Tu imam terlupa tahiyat awal, kan? Sebab yang lawan lambat masuk, terlupalah dia. Bila terlupa tak payah gaduh, sah sembahyang. Sebab tahiyat awal bukan wajib, sunat. Dia nak mengesahkan sembahyang ni barang wajib, barang sunat tu aksesori tambahan. Seketing, spoiler, tu. Maknanya ada spoiler pun tak ada spoiler pun, kereta tu tetap kereta dah. Tapi kalau tak ada tayar, kereta buat apa nak jalan, tayar tak ada, kan? Tak ada enjin, tak ada. Ada satu makcik tu di pondok ni lah, dia panggil saya pagi-pagi, minta tolong Syakir tengok je kereta acik tak boleh start ni. Kita pun pergi bergegah.
Oh, bajet-bajet komen lah kita pun. Start tak bunyi. Tak bunyi. Bateri kong bateri kong. Buka tengok. Buka enjin tak ada. Memang tak boleh start. Tak payah kata bateri. Enjin tak ada. Nah, mana pergi enjin? Tahu, anak makcik ni dia kata. Pula dah anak dia. Ada enjin tak ada. Allahu Akbar. Tu. Jadi duduk membaca tahiyat akhir. Sunat duduk tawarruk. Jadi ni dia kata sunat pula. Tadi kata rukun. Tu kena faham. Yang rukunnya duduk. Tapi tak bicara lagi duduk macam mana. Dia kata duduk je, janji duduk. Jadi duduk tu yang wajib, duduk tu yang rukun. Lepas tu baru tanya, duduk macam mana? Duduk tawarruk sunat. Tu dia kata sunat duduk tawarruk. Jadi kalau tahiyat akhir tu kita duduk macam tahiyat awal, sah tak semayang? Faham dah? Tu kena cerdik. Kan? Jadi kalau duduk tahiyat awal, sah semayang. Cuma tidak sunat, sebab yang sunat tawarruk. Gitu. Kan? Tapi kalau tahiyat akhir tu dia diri, barulah tak sah, sebab kata tadi yang rukunnya duduk, janji duduk. Tu. Ini faham tak? Sunat duduk tawarruk pada membaca tahiyat akhir, iaitu duduk menghulurkan kaki kiri pada pihak kanannya. Kaki kiri tu silang masuk bawah, bukan duduk atas dia, silang terus, silang duduk bawah kaki kanan, dan merapatkan papan ponggongnya. Ni ponggong kita tu rapatkan ke lantai. Ponggong kita rapat ke lantai. Tempat maksud lantai tempat sembahyang, dia buat kurungan situ. Okey, baik. Jadi ingat, segala perbuatan semayang daripada takbir sampai ke salam ni, pastikan sunat lah, sunat, bukan wajib. Sunat kita mentalakan semua jari ni pada arah kiblat. Contoh angkat takbir, Allah, bengkokkan sedikit supaya jari-jari menghadap kiblat. Allahu Akbar. Okey dah. Lepas tu berdiri, kaki kita tegak, jari-jari semua menghadap kiblat. Lepas tu lagi apa? Sujud. Kita sujud, tangan jari semua menghadap kiblat, kaki dibengkokkan jari-jarinya supaya jari semua menghadap kiblat. Dan lagi duduk antara dua sujud, tangan letak kat lutut pun semua jari-jari menghadap kiblat. Lepas tu tahiyat. Kalau tahiyat awal dulu. Tahiyat awal pun samalah. Kan? Kaki yang duduk kat bawah punggung kita tu kan dia lipat gini kan, dibengkokkan jarinya tu supaya jarinya menghadap kiblat. Yang ini dibengkokkan kaki kanan, jari menghadap kiblat. Tahiyat akhir begitu juga. Nampak tak? Tahiyat akhir ini tapak kaki ni tegak ke depan, jari ini menghadap kiblat. Yang ni pun semua, jari ni semua menghadap kiblat. Kan kaki kiri kita duduk bawah kaki kanan tu kan, kan dia silang macam ni kan, dia silang. Boleh nampak ni? Silang macam ni. Jadi kaki tu lipat kiri gini, lipat masuk sini. Wah ni cerita nak gempak ya. Lipat jari dia menghadap kiblat itu. Masuk itu. Lek teruk. Buat teruk sebenarnya, bukan lek teruk, buat teruk. Tapi makna kata lipat jari tu menghadap kiblat. Kalau buat macam ni barulah tak sakit kaki. Ini dia tak lipat, dia lunjuk gitu je. Kadang-kadang sebelah kanan dia tu jenis heavy punya. Kan? Jenis lori paktannya kan. Sekali tahiyat pegang ni jari ni syahadah ni gigil, goyang. Sebelah kata khusyuk betul dia. Dia baca tahiyat sampai bergegar je. Bergegar tak bergegar, dan kaki tersepit tu. Sebab apa? Gizi masuk bawah punggung orang. Itu okey lagi. Ada jenis pula dia pergi kuih, dah masuk bawah punggung orang. Kawan tu yang sebelah vibrate terus kawan. Sebab apa? Kesilapan situ lah. Jadi maknanya lipat. Bila lipat, peha kawan sebelah akan duduk sebelah kaki dia, tak duduk atas kaki dia, duduk sebelah. Barulah elok, baru betul. Tak ada nak kuih-kuih dah. Kan? Okey. Cuba buat tengok.
ke-11, selawat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tahiyat akhir. Okey, yang ni rukun juga. Jadi yang disebut-sebut ni semua rukun. Yang tak ada sebut ni maknanya tu tak masuk rukun. Ada apa beza? Rukun tu makna wajib. Yang bukan rukun tak wajib lah, barang sunat. Itu. Jadi yang ke-11-nya, yang wajibnya selawat. Jadi selawat ni wajib. Bukan sunat, wajib selawat. Bila? Dalam tahiyat akhir. Dalam tahiyat awal sunat. Sebab dia tak sebut, dia sebut dalam tahiyat akhir. Lepas tu baca tu satu-satu. Selawat akan siapa? Nabi. Jangan selawat orang lain pula. Nak selawat Nabi kita di dalam tahiyat akhir. 3 tu kena pegang poin dia. Macam mana selawatnya? Selawat akan Nabi dibaca akan pada akhir tahiyat. Maknanya baca selawat tu lepas tahiyat, bukan sebelum tahiyat. Lepas tahiyat. Iaitu selawatnya macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina ni nak buh pun boleh, tak buh pun boleh. Tapi bab kata guru saya Syekh Muhammad Rajab, dia kata kalaulah Nabi ada depan kita, agak-agak kita nak bergaduh ke soal sayyidina. Kan? Kalau Nabi duduk depan kita, lepas tu yang ni kata tak boleh ni baca sayyidina, ni kata kena baca sayyidina, nak ada depan Nabi. Kan? Sebab makna sayyidina penghulu kami. Dah apa salah kalau kita sebut Nabi kita penghulu kita? Memang betul penghulu kita pun kan. Sedang nama-nama datuk kita jaga kataan depan dia tu, datuk dia, Tan Sri dia, Tun dia lah, apalah. Kan? Padahal yang tu tak ada sabit dengan hadis pun. Kan? Yang ni nak memuliakan Nabi kita, dah apa salah? Baca je lah, sebut sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Cuma baca sayyidina biar betul. Ya tu ada sabdu. Bila ada sabdu bunyinya sayyidina, bukan sayyidina. Sayyidina yang main tu, dadu tu, dalam kami masuk penjara. Itu sayyidina. Ini sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muhammad jaga. Ada mim tu ada sabdu. Muhammad dal, kalau kita waqaf situ, maknanya qalqalah. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Dia sebenarnya yang wajibnya tahiyat sekadar sampai Nabi kita saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian tambah kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim pun bubuhlah sayyidina, sebab kita memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Yang ni selawat ni dipanggil selawat Ibrahimiyah, nama dia. Selawat apa? Selawat Ibrahimiyah. Ingat betul-betul lah selawat Ibrahimiyah. Dia angguk selawat Cik-Yah. Dia Cik-Yah. Dia ingat belakang Yah-Yah aja. Ibrahimiyah. Kemudian sunat ditambah doa kemudian daripadanya. Itu kata lepas habis innaka Hamidun Majid, sunat kita doa. Sebab kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tak pernah tinggal doa selepas tahiyat. Jadi amal selalulah. Ada sunat. Dalam banyak-banyak doa, antaranya yang Nabi pernah baca, setengah daripada doa yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraktu wa ma afta'alamu bihi bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Tu baca doa tu.
Ya Allah, ampunkanlah daku apa-apa yang aku silap lah, sama ada yang dulu atau yang akan datang. Qaddam tu yang sebelum, wa ma akhar tu yang akan datang, dosa yang akan datang. Mana kita nak tahu. Nah, awal-awal lagi minta maaf dah, silap, siap. Wa ma asrar tu yang aku sembunyikan, wa ma a'lan tu yang terang-terangan, kan? Tu. Jadi ini doa mohon pengampunan. Dia kata pula, orang yang tidak upaya membaca tahiyat dan selawat, maka hendaklah ia terjemah kepada apa bahasa yang dia dapat, dan harus ia terjemah akan doa yang kemudian daripada tahiyat itu. Orang yang mu'allaf baru masuk Islam sebagainya, dia tak erti lagi nak baca tahiyat ataupun baca selawat ni tadi. Jadi kita terangkan ada dalam tahiyat ni apa benda. Dalam tahiyat ni artinya ucapan salam Allah kepada Nabi, dan juga salam kita kepada Nabi kita. Kan? Kemudian kita baca pula syahadah, penyaksian pada Allah, tak ada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kemudian kita selawat. Selawat ni makna kata mengucapkan salam sejahtera dan penghormatan yang tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan ahli keluarganya. Jadi kalau dia tak erti lagi nak cakap Arab, terjemah bahasa Melayu ke, ikut bahasa dia yang dia erti, bahasa Tamil ke, bahasa Mandarin ke. Tapi jangan cakap mulut. Dalam semayang ni tak boleh cakap bahasa lain selain daripada bahasa Arab. Cakap bahasa Melayu ke apa ke, batal semayang. Kalau nak cakap bahasa lain boleh, tapi dalam hati. Cakap dalam hati je lah. Suruh dia cakap dalam hati je. Dia terjemah, kan? Sebab dia tak erti lagi nak baca tahiyat, terjemah aja. Kemudian doa pun dia terjemah juga. Dia ada lagi lain lah. Ada lagi doa-doa yang lain. Antaranya Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika minal apa? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, min azabi jahannam, kan? Wa min fitnatil masihid dajjal, wa min fitnatil mahya wal mamat. Doa tu boleh tak? Kan? Ya Allah, 4 perkara minta perlindungan. Kalau tak hafal yang bahasa Arab, boleh cek dekat dalam Google lah, cari doa ni. Cakap dia, tulis dekat Google, tanya Syekh Al-Googley tu, doa selepas tahiyat akhir. Ada, kadang-kadang Google ni ada boleh pakai, ada tak boleh pakai. Tengoklah, nak. Jadi kita tulis tu doa lepas tahiyat akhir. Nanti dia adalah web-web yang disenaraikan doa-doa tu. Ambil doa situ. Kalau payah lagi nak apa yang Arab, ingat yang Melayu tak apa dah. Lepas tu kita terjemah, baca dalam hati je. Nah, yang Melayu tu ingat, minta perlindungan 4 perkara. Sebelum salam minta perlindungan 4 perkara. Apa 4 perkara dia? Pertama, ya Allah, nak selamatkan aku daripada azab api neraka Jahannam. Supaya kita tak kena api neraka. Yang kedua, ya Allah, selamatkan aku daripada azab fitnah kubur. Masuk dalam kubur lagi, macam-macam hal kita minta Allah selamatkan kita dalam kubur tu nanti. Fitnah-fitnah ni, tak boleh jawab soalan lah, apalah. Kemudian yang ketiga, ya Allah, minta kita selamat daripada fitnah Masih Dajjal. Kalau kita sempat di zaman Dajjal datang, kita selamat tak ikut Dajjal. Minta itu. Yang keempat, kita minta, sebab Nabi minta padahal Nabi tak ada dalam zaman Dajjal, tapi Nabi minta sebab Nabi nak ajar kita supaya suruh minta. Yang keempat, kita minta fitnah hidup dan juga fitnah mati. Sebab dalam hidup ni macam-macam fitnah, orang fitnah kita lah apa sebagainya, minta berlindung. Begitu juga dalam kematian, kadang-kadang mati dah orang fitnah dia, kan? Mati mata terbuka, orang duk fitnah, tengok mati mata terbuka. Aku kata dah, dia tengok blue tu. Tak semestinya. Tapi duk orang kata, orang duk fitnah kita. Jadi kita takut orang fitnah kita masa hidup, masa mati pun kadang-kadang orang fitnah kita. Jadi kita minta Allah lindung, jaga kita. 4 perkara ni amalkan selalu setiap kali semayang. Sebelum salam minta 4 ni, tak kira semayang fardu atau semayang sunat. Buat jadi amalan, istiqamah. Kata Tok Guru, dah kalau banyak minta dalam semua semayang tu kita minta, takkan satu pun tak terkena. Bak kata Tok Guru, kita pistol ada 10 peluru. Memang kita tak cekap menembak, tapi kalau kita tembak 10-10, takkan satu pun tak kena.
Nah, jadi macam itulah juga. Mungkinlah kita ni doa bukanlah nak kata cepat sangat makbul sampai, sebab dengan perangai kita pun bukan senonoh sangat. Nah, tapi takkan banyak kali doa tu takkan satu tak kena. Macam itulah. Nah, takkan tak kena, insya-Allah kena. Kan? Satu lagi kata Tok Guru, nah, kalau pintu yang selalu diketuk akhirnya akan terbuka. Faham tak? Nah, kita nak jumpa Tok Guru. Kan? Kita Assalamualaikum tak buka-buka. Tapi kita istiqamah ketuk tu daripada pagi sampai malam. Lah kali buka tak pintu? Buka juga. Nah, kalau manusia boleh buka pintu dah Allah, kita selalu minta, takkan Allah tak buka untuk kita? Yalah aku terima dah. Kan? Allah lebih kasih lagi banding makhluk kasih kita, Allah lebih kasih kepada kita. Kan? Itu dia. Jadi kita berhenti ke-12 salam. Alang salam dah kan. Habis dah salam tu dah lah. Dia tak habis lagi sembahyang, duduk situ. Ke-12 salam yang pertama. Salam pertama. Jadi tengok. Dia kata apa yang kata rukun tu? Salam tu rukun. Apa salam? Salam tu ucapan salam. Ucapan tu yang rukun. Kan? Bukan salam tangan orang. Ucapan salam tu rukun. Kemudian yang mana pula dia kata? Yang pertama. Jadi bila disebut yang pertama, makna yang kedua bukan rukun. Yang kedua sunat. Sebab dia kata yang pertamanya. Lainlah dia kata salam yang pertama dan kedua. Barulah jadi dua-dua rukun. Tapi tak, dia kata salam yang pertama. Jadi mafhum mukhalafah, makna sebaliknya, isi tersiratnya, salam yang kedua tak masuk rukun. Tu kena pandai baca kitab. Sekurang-kurang lafaz salam itu assalamualaikum tu paling pendek. Itulah yang wajibnya. Yang wajibnya sampai assalamualaikum saja. Jadi apa tujuan nak tahu tang mana wajib? Supaya contoh kita dah terkemut-kemut daripada tadi lagi, tahan kentut. Angin tu duk main kat saluran tu, duk main gini. Jak nak keluar, jak masuk alik. Jak nak keluar, jak masuk alik. Jak kuncup, jak jadi tahan. Jadi tunggu sampai tahiyat akhir. Jadi kita pun dah tak tahan sangat, muka naik biru dah. Jadi nak lepas dah ni, sebab nak habiskan sembahyang sampai kum tu. Lagi salam assalamualaikum pum. Melepas tu nampak terkoyak kain melekat. Nampak? Tak apa, sah dah sembahyang. Sebab habis dah assalamualaikum. Tu tujuan nak tahu tang mana barang wajib tu. Tu bukanlah tujuan kentut, tapi makna kata supaya selesai mana bahagian yang dikatakan sembahyang, yang wajib, yang sempurna, mana yang adalah tambahan-tambahan sahaja. Gitu. Salam yang sempurna, adapun yang paling afdal sempurna, penuhlah assalamualaikum warahmatullah. Gitu. Sunat 2 kali salam. Kemudian salam kedua itu sunat. Itu lebih baik. Sekali ke kanan, sekali ke kiri. Kemudian ditambah dalam kitab yang lain sebut, masa kita bagi salam, sunat kita niatkan dalam hati, aku memberi salam kepada semua makhluk-makhluk yang hidup di belakang aku ni, yang jemaah ni. Begitu juga makhluk yang alang gaib, yakni jin-jin yang juga semayang belakang ni, jin-jin Islam. Ada ramai jin Islam kan. Cuma kita tak nampak lah. Lagi-lagi di tempat pengajian, pondok-pondok sebagainya banyak jin Islam kan. Ada. Jadi kita bagi salam pada semua dengan malaikat-malaikat yang ada sebelah kanan. Kita niatkan begitu. Itu. Sunat berpaling pada salam yang pertama. Salam pertama sunat paling ke pihak kanan, dan daripada salam yang kedua ke pihak kiri. Jadi dia kata sunat berpaling. Maknanya apa? Paling tu tak wajib, paling tu sunat. Yang wajibnya mana? Wajibnya ucapan salam. Sampai mana? Sampai kum. Jadi paling sunat. Dan bila sunat jangan buat main-main, buat dengan sempurna. Macam mana yang dikatakan sempurna? Orang belakang kita nampak pipi kanan kita. Jangan paling sikit kedekut sangat, macam lawa sangat pipi kan. Assalamualaikum sikit je. Tak nak, jangan tengok pipi aku. Macam power sangat pipi. Bagi betul lah assalamualaikum. Nampak orang belakang nampak pipi kita belah kanan.
Nampak pipi jangan sampai nampak hidung apa semua, mata siap. Nah, Assalamualaikum. Oh, ramai. Ni kata. Ada tengok belakang. Kan? Lepas tu pula dalam tahiyat akhir, dia dalam sembahyang ni antara dikatakan syarat sah sembahyang iaitu dada menghadap ke arah kiblat. Kalau dada tak menghadap arah kiblat, boleh batal sembahyang. Jadi tolong jaga dada ni. Jadi ulama ajar, antaranya Syekh Nuruddin, Habib Ali, dan banyak-banyak lagi lah ulama-ulama, ustaz-ustaz apa semua, dia pesan, nak kita buat macam ni. Kita bagi salam, kum tu menghadap depan lagi. Assalamualaikum, bahagian warahmatullah baru toleh warahmatullah gitu. Supaya apa? Kalau kita pusing dengan kum-kum, takut dengan dada-dada lari. Bila dada lari, batal sembahyang. Tak sah sembahyang, kena sembahyang balik tanpa kita sedar. Jadi kum ngadap depan kan, kita habis innaka hamidun majid, lepas tu baca doa yang tadi tu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu nak pandang kiri pula kan, pandang depan balik dulu, assalamualaikum warahmatullahi. Jangan terus kiri. Ada orang buat macam ni, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, terus kiri. Tak tengok depan dulu. Nah, tengok depan dulu. Kan? Tengok depan. Diam sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu yang seeloknya. Jadi kalau masa warahmatullahi tu dada kita terlari, sah dah sembahyang. Sebab kum dah habis dah. Yang wajib dah habis dah. Tu cerita dia. Boleh Sunat berpaling pada salam yang pertama. Dah lah. Dah. Sunat ada perceraian di antara dua salam. Itu kata sunat ada perceraian, maknanya ada stop. Jangan terus sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tak kena. Jadi biar ada berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi. Berhenti dulu. Wah, berhenti. Pandang depan, diam sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu supaya nampak tertibnya elok, tersusun. Gitu nah. Pergi salam elok-elok. 13 habis dah. Tertib. Tertib maknanya mengikut urutan. Tertib ialah mengerjakan sekalian semua rukun-rukun yang 12 tadi kita sebut tadi tu, ialah kita ikut urutannya satu lepas satu. Setiap satu dengan mendahulukan rukun yang dahulu, mendahulukan rukun yang sepatutnya, dan mentakhirkan atau takhirkan rukun yang kemudian. Yang kemudian kita kemudiankan. Itu maksud tertib. Selesai. Boleh nak? Kemudian nanti lepas ni dia akan cerita tentang pembahagian rukun-rukun tadi. Dia ada yang dinamakan rukun qauli, ada dinamakan rukun fi'li, ada dinamakan rukun qalbi. Untuk kita membezakan ke-13 rukun ni di manakah kumpulan-kumpulan dia. Nanti kita belajar waktu lah. Lepas tu ada orang tanya soalan sekejap nah. Ustaz, saya nak tanya, sabar itu separuh daripada iman. Manakala separuh lagi tu apa ya? Dia tanya nak tahu separuh lagi. Dia tak berhati. Sekarang separuh je, separuh je ni. Macam itulah soalan dia lebih kurang. Memang benar dalam satu hadis Nabi yang berbunyi as-sabru nisful iman. Sabar nisfu. Nisfu maknanya separuh. Jadi sabar separuh pada iman. Baik. Lagi separuh tu tak adalah pula ada hadisnya, tak jumpa. Cuma Imam Al-Ghazali rahimahullah mengarang sebuah kitab namanya Ihya Ulumuddin. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali ada meletakkan satu bab khusus namanya bab sabar dan syukur. Maka dari situlah ulama mengatakan bahawa separuh iman itu sabar, separuh lagi ialah syukur. Kerana dua inilah menjadi tunggak kepada keimanan itu. Sabar dan syukur. Kerana dalam hidup kita ni untuk mempertahankan iman kita, kita perlu sabar dan perlu syukur. Macam mana sabar? Bila ditimpa ujian dan musibah daripada Allah, kita mengambil jalan sabar. Tapi bila Allah berikan kita nikmat, kesenangan dan sebagainya, kita ambil jalan syukur. Bila kita ikut dua ni, insya-Allah iman kita stabil. Jadi elok sempurna gitu.
kan. Jadi itulah maksudnya, separuh ni sabar, separuh lagi syukur. Kerana kalau orang yang tidak sabar, bererti telah rosak sebahagian imannya. Sebab kan dalam rukun iman apa dia? Percaya pada Allah, percaya pada malaikat, semua itulah, percaya semua tu. Tiba-tiba Allah turunkan dekat dia ujian, dia tak boleh sabar dengan Allah lah. Dia kurang percayalah dengan Allah. Bila Allah berikan ujian, sebenarnya Allah saja je, Allah nak test je, bukan Allah tinggalkan kita dah. Ibaratnya begini, budak kecil yang di lambung bapaknya, adakah bapaknya tak nak sambut? Kan main tatih-tatih tu, tak ada bapak dia baling anak dia kan, tinggi, nak baling sampai 4 tingkat ni. Nampak? Baling tu bapak dia sambut tak? Sambut. Bukan bapak dia baling, turun dah, pandai turun. Kebum, jatuh situ. Tak. Begitu juga Allah campakkan kita dengan macam-macam ujian yang susah-susah, Allah juga yang akan sambut kita balik. Yakinlah. Jadi dengan ada keyakinan, barulah dia akan melalui kesusahan itu dengan sabar, sebab dia tahu macam mana susah pun Allah akan memberikan pertolongannya juga kepada aku. Aku yakin. Itu soal keimanan. Jadi orang yang ada sabar, maka adalah imannya sempurna separuh. Kan? Kalau dia tak ada sabar, dia tak yakin, tu maknanya kuranglah iman dia. Gitu juga dengan syukur. Kan, bila dapat nikmat, jangan nampak usaha kita. Jangan ingat ini sebab aku lah ni buat benda ni, sebab tu aku dapat. Aku rajin mengaji lah, sebab tu aku jadi alim. Tak. Jadi kita nampak kita alim, kita faham dan sebagainya, kita syukur kepada Allah, bukan sebab usaha kita. Usaha kita tak ada nilai apa pun sebenarnya. Allah yang berikan kefahaman dan sebagainya. Syukur pada Allah. Jadi bila dengan ada sabar dan syukur, maka sempurna insya-Allah iman kita jadi stabil elok. Tu antaranya. Jadi cukup sekadar tu pada pagi ni yang dapat kita kongsikan bersama. Moga-moga inilah dapat kita beramal bersamalah. Wabillahi taufiq warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.